Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to DPP Studios bersama saya, Miral Aiman. Hari ni kita tak mau buat analisis, kita tak buat vlog, kita ada dalam studio. Jadi hari ni kita nak santai-santai. Saya nak sambung review player. Review tak habis lagi, even Liga dah start, tak apa. Ada lagi news hari ni kita yang fans tak berapa nak kenal. Jadi hari ni saya nak kenal-kenalkan player baru kita dekat fans Penang ataupun fans luar. Player ni seorang player yang berbakat besar, ada potensi untuk sarung jersey Harimau Melaya dan boleh jadi prospek masa depan negara. Sebab muda lagi player ni, umur 24. Jadi player yang saya maksudkan ni adalah Arif Ar-Rashid bin Arifin, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Arash. Siapa yang follow IG player ni, nama IG Ash Arifin, kalau tak salah saya Ash Arifin. Jadi Arash ni berasal dari Sepang, Selangor. Boleh main 3 position, center back, DMF ataupun right back. Cerita pasal right back ni, apa yang menariknya, posisi yang dimainkan oleh Arash, first game lawan JDT, seingat saya Arash beraksi sebagai DMF, dan bila kena attack, Arash turun sebagai center back. Tapi second game lawan Melaka United, Arash masuk second half dan beraksi sebagai right back. Sebenarnya masa game lawan Melaka, ramai doktor tanya-tanya, sebab apa coach letak Arash ni main right back sedangkan Arash ni DMF ataupun center back. Rupanya selepas diselidik, tanya tuan punya badan sendiri, Arash ni boleh main right back. Sebenarnya Arash boleh main 3 position. Bila Arash start main bola, Arash mula main bola umur 10 tahun. 10 tahun dah jam 4. Asalnya main sonok-sonok petang-petang, tapi bila dapat sokongan, dapat dorongan daripada ayah beliau sendiri, ayah Arash ni belikan boot, kon, marker, kelengkapan untuk main bola, dan ayah Arash yang train dia sendiri sampailah sekarang. So nak kata dekat sini memang efek bila seseorang tu dapat dorongan dan sokongan daripada ibu dan juga ayah, jadi benda tu akan jadi satu dorongan yang bagus untuk beliau terinspirasi nak jadi seorang player profesional. 10 tahun lah, 10 tahun. Kemudian Arash sekolah sukan dekat Gambang, sekolah sukan Gambang. Lepas tu main Piala Belia KL dulu. Lepas tu Piala Presiden PKNS FC, baru naik ke UiTM FC, dan akhir sekali dengan Penang sekarang ni. Antara kejayaan mana, detik mana player yang bernama Arash ni sebagai seorang player, champion Piala Presiden bersama dengan PKNS FC. Dan detik yang dia ceritakan lah, detik yang tak berapa mana, apabila UiTM terpaksa turun ke Liga Premier, yang mana musim lepas Arash beraksi di UiTM FC, dan musim ni rezeki beliau dapat signing dengan Penang dan kekal di Liga Super. Jadi antara impian Arash, so saya cerita basic dulu sebelum saya kupas tentang gameplay Arash ni. Antara impian Arash nak dapat call up national team, dan benda ni saya rasa akan tercapai. Boleh tercapai kalau syarat dia Arash memang fokus dan ikut apa yang coach sarankan, apa yang coach ajak dalam training. Arash boleh implementkan benda tu, InsyaAllah satu hari nanti Arash boleh wakili Harimau Melaya. Sebab bukan saya seorang, rata-rata fans Penang pun nampak Arash ni sebenarnya ada satu potential yang kalau kita gilap lagi memang boleh jadi top. Fizikal memang sedap, sizing pun ada, tinggi ada, cuma kena gilapkan lagi beberapa aspek yang membolehkan Arash beraksi di peringkat yang lebih tinggi, yang mana peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dan satu lagi, nak membantu Penang FC untuk capai KPI, ataupun lebih bagus lagi kalau layak ke Piala AFC. Tapi Piala AFC tu kita tak mau cerita lagi, sebab Liga ni baru 2 game, ada 22 game, 20 game lagi nak kena tempuhi. Jadi benda tu kita letak tepi dulu. Yang utama fokus nak capai KPI. Tu antara matlamat Arash untuk musim 2022. Okey, gameplay Arash. Gameplay Arif Ar-Rashid ni, first impression saya terhadap Arash, saya nampak Arash ni seorang player yang tegap, yang keras. Orang Penang kata keras, maknanya solid. Dia boleh conduct. Saya rasa ada satu leadership dalam diri Arash ni, yang mana membolehkan
Kalau Arash ni lebih senior nanti, boleh bina satu pengaruh dalam tim dan tak mustahil boleh jadi seorang kapten. Sebab kita tahu nak jadi kapten bukan senang. Antara benda yang nak membolehkan seseorang tu jadi kapten, kena ada pengaruh. Dia boleh guide kawan-kawan yang lain yang lebih junior dan juga yang sebaya dengan dia, dan orang lain pun bila dengar arahan daripada kapten ni, dia akan rasa macam aku patut ikut benda ni, and benda ni membolehkan aku improve diri aku menjadi seorang player yang lebih baik. Bukan senang nak jadi kapten, kena ada benda-benda tu semua. Jadi Arash ada potensi untuk jadi seorang kapten, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang, alhamdulillah lebih baik. Walaupun sekarang ni Arash muda lagi, 24, baru sebaya dengan saya, tapi dah ada big potential yang mana membolehkan beliau terus kekal beraksi dalam Liga Super untuk musim ni bersama dengan pasukan baru iaitu Penang. Gameplay Arash lagi, masa first game lawan JDT, saya nampak Arash mungkin tak boleh nak compete dengan intensity, tempo yang diterapkan oleh JDT. Yalah, kita nak bandingkan Penang dengan JDT, memang jauh beza level. Kita kena akui benda tu. Walaupun benda tu pelik untuk kita ceritakan, tapi fakta kita terpaksa luahkan. Ada beberapa mistake yang kena improvekan lagi. Mungkin faktor gugup, ataupun mungkin faktor kita tak boleh nak adapt dengan gameplay. JDT memang buat asalkan bertali arus. Ada beberapa mistake yang kadang passing tak sampai, tapi dari segi nak backup defensive line memang solid. Yang tu saya suka dengan gameplay Arash, dan tak terlalu gopoh bila nak buat decision. Nampak macam Arash ni seorang player yang cool. Decision making pun okay, not bad. Nak passing pun kadang sampai. Nampak Arash punya vision pun bila nak open kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, tak kisah mana-mana, nampak satu benda yang positif dalam diri Arash ni. Semuanya kena improvekan lagi confidence level, especially bila lawan dengan big team ni. Lepas tu masa lawan dengan Melaka United, Arash beraksi sebagai right back macam saya cerita awal-awal tadi. Dan right back, nampak Arash boleh naik ke atas, boleh overlap, boleh bantu kita punya attacking. Ada juga buat crossing. Walaupun crossing tu, yalah, kita tak boleh nak bandingkan right back punya crossing dengan winger punya crossing, tapi setidak-tidaknya membantu barisan serangan Penang. Jadi benda-benda ni adalah satu benda yang positif yang kita boleh nampak, yang kalau Arash improvekan lagi, Arash akan dapat jadi seorang player yang sangat-sangat berpotensi besar untuk mewakili skuad Harimau Melaya. Lepas tu satu lagi saya lupa nak mention. Siapa yang tak tahu, sebenarnya Arash pernah tersenarai untuk skuad under coach Ong Kim Swee Piala AFF. Tapi sayangnya untuk kelayakan AFC, Arash tak tersenarai. Jadi maknanya coach Ong Kim Swee pun dah nampak dah bakat yang ada dalam di Arif Ar-Rashid ni. Sebab tu dia tersenarai untuk AFF. Cuma untuk AFC ni peringkat yang lebih tinggi. Kita nak bandingkan AFF ni Asia Tenggara saja. AFC pula peringkat Asia yang jauh lebih tinggi. Jadi benda tu mungkin Arash boleh improvekan lagi lah, supaya Arash dapat main untuk AFC pula lepas ni dengan skuad kebangsaan. Harapan saya untuk Arif Ar-Rashid season ni, boleh bantu tim dari segi barisan pertahanan dan juga boleh bantu juga dari segi barisan serangan. Sebab musim lepas kita banyak gunakan defense juga, left back, right back untuk overlap dan buat crossing kepada Kasar. Jadi saya harap musim ni, walaupun level tu mungkin tak sama, setiap player punya keupayaan lain-lain, tapi setidak-tidaknya boleh bagi competition kepada tim sendiri, iaitu mungkin dari segi nak rebut posisi kesebelasan utama ataupun boleh bagi ancaman kepada pihak lawan. Dan diharapkan Arash terus konsisten, bersemangat main dengan Penang. Kami fans memang akan support semua player, jangan risau, jangan takut, kami okey. Apa yang paling penting, Arash kena ada confidence dalam diri untuk beraksi dengan Penang musim ni. Jadi itu kata saya tentang Arif Ar-Rashid. Kepada penonton-penonton, komen apa pendapat anda tentang Arif Ar-Rashid. Mungkin ada yang lebih mengenali beliau ataupun ada yang nak bagi pandangan tentang gameplay Arash. Boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.